Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat selalu, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Okey, selamat datang ke Hobbies TV. Dalam channel ini saya akan berkongsikan mengenai hobi saya. Salah satunya adalah menternak lobster tawar. Okey, hari ini saya nak buat video santai-santai memandangkan sekarang ni PKP. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana saya mencuci kolam lobster air tawar saya. Okey, sebenarnya saya dapat terima banyak soalan daripada 2-3 orang. Beliau kata beliau minat untuk menternak lobster tawar ni, tapi beliau risau beliau tak ada masa untuk mencuci kolam lobster tawar ni, untuk tukar air pun. Sebenarnya bukan perkara yang sukar pun untuk mencuci kolam lobster tawar ni. Sebenarnya perkara yang mudah je. Lebih kurang dalam 2 ataupun 3 bulan sekali je. Macam saya hanya mencuci lebih kurang dalam 2 ataupun 3 bulan sekali je. Kalau tukar air pula, sebenarnya pun saya jarang tukar air. Dalam setahun saya menternak ni, saya hanya tukar sebanyak 2 kali sahaja. Tapi saya akan terangkan mengenai pertukaran air sebentar lagi. Dan sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana cara yang betul untuk mencuci kolam lobster tawar kita. Sebab sebenarnya kalau kita salah cara boleh menyebabkan kualiti air kita terjejas juga. Okey, untuk mencuci kolam lobster tawar saya ni, sebenarnya saya hanya mencuci saya punya solid waste filter saja. Okey, sebenarnya mudah saja untuk mencuci ni. Tapi saya akan terangkan kenapa saya hanya mencuci solid waste filter saya je. Okey geng, sekarang untuk mencuci kolam lobster tawar ni, macam saya cakap tadi, saya hanya mencuci solid waste filter saya. Sekarang ni saya tunjuk berapa banyak keladak yang dah terperangkap dalam solid waste filter saya selama 2 bulan. Kalau boleh tengok, semua keladak-keladak tu dah start masuk kolam balik. Jadi memang perlu dicuci lah pada ketika ini. Sebenarnya semenjak saya letak ikan keli kat sini, saya lebih kerap lah untuk mencuci solid waste filter saya. Dan kalau tuan-tuan dapat tengok kat sini, okey, sebenarnya sekarang ni air saya jernih. Sebenarnya saya baru tukar air ni lebih kurang dalam 2 minggu yang lepas saya tukar. Sepanjang saya menternak lobster tawar ni, saya hanya tukar 2 kali. Yang pertama adalah disebabkan fogging, disebabkan saya terpaksa tukarlah air kolam lobster saya. Yang kedua ni saya saja tukar. Tapi apa yang saya perhatikan selepas saya tukar air kolam lobster tawar saya ni, saya tengok banyak yang saling kulit, banyak yang start mengawan. Jadi sebenarnya sebelum ni bacaan TDS saya tinggi, lebih kurang dalam 1000 lebih. Tapi selepas saya tukar, bacaan TDS saya dia kurang sedikit. Jadi kelebihan dia saya tengok selepas saya tukar air tu, bacaan TDS dia rendah. Saya tengok memang lobster tawar saya semakin aktif lah. Okey, jadi itu kelebihan tu bila kita tukar air tu. Jadi kalau nasihat daripada sifu-sifu, sebaiknya sebulan sekali kita tukar air. Tapi macam saya, sekarang ni saya nak cuba cara yang paling malas ataupun cara yang paling jimat lah untuk kita menternak lobster tawar ni. Saya saja tak tukar air. Selama setahun saya hanya tukar 2 kali saja. Tapi setakat ni saya tengok memang tiada masalah pun kalau saya tak tukar air. Tapi kalau saya tukar air, saya tengok lobster saya semakin aktif lah. Dan kalau tuan-tuan dapat tengok kolam ni, nampak macam tak banyak keladak, tapi sebenarnya banyak keladak-keladak yang terperangkap yang ada pada kolam ni. Dia banyak keladak-keladak lah sebenarnya. Okey, tapi sebenarnya saya jarang untuk cuci keladak-keladak ni semua. Sebenarnya saya, macam saya cakap tadi, saya nak cuba cara yang paling malas lah. Tapi apa yang saya perhatikan selepas saya cuci solid waste filter saya, nanti keladak-keladak ni dia akan kurang dengan sendirilah. Jadi sebab tu saya tak pernah, saya jarang cuci saya punya keladak-keladak ni. Tapi kalau kita baru mula nak menternak, kita tak yakin lagi dengan biofilter kita perlulah cuci segala lebihan-lebihan makanan ataupun keladak-keladak ni semua. Sebab ni semua sebenarnya berpotensi untuk tinggikan amonia. Jadi sebaiknya kita kena cucilah kalau lagi-lagi untuk baru. Tapi bila kita dah yakin dengan biofilter kita selalu test kualiti air kita. Kalau kita tengok okey, dalam 2 ataupun 3 bulan sekali kita nak cuci pun tak ada masalah. Okey, air pula sebelum saya tukar air ni, memang air saya sentiasa jernih lah. Memang tak nampak keruh ke ataupun berwarna kuning ke, tapi masih lagi nampak jernih. Dan kalau tuan-tuan dapat tengok sini, kolam ni nampak macam hitam tau. Sebenarnya disebabkan oleh lumut yang ada pada kolam ni. Lumut memang sangat-sangat tebal lah. Okey, lumut ni pula sebenarnya dia tak menjadi masalah pun untuk lobster air tawar.
Tapi apa yang saya perhatikan, kalau kita ada anak lobster yang kecil, dia akan makan segala lumut-lumut kat tepi-tepi ni. Dan ada orang tanya, boleh ke kalau kita letak ikan bandar raya ke, ataupun ikan yang makan algae ke. Sebenarnya saya pernah try letak Chinese alga eater. Tak sampai sehari saya letak kat sini, dia dah kena makan dengan lobster air tawar. Jadi sebenarnya kalau tak silap saya, memang tak adalah ikan yang boleh duduk sekali dengan lobster air tawar ni yang memakan alga ni. Jadi sebenarnya lumut kat tepi-tepi ni tak ada masalah pun untuk lobster air tawar. Kalau bergantung pada tuan-tuan juga. Kalau tuan-tuan nak buat ni sebagai hobi ataupun nak sebagai sedap mata memandang, tuan-tuan nak cuci segala lumut-lumut ni pun boleh, tak ada masalah juga. Tapi kalau tuan nak biarkan pun boleh juga, tak ada masalah juga. Sebenarnya tak jadi masalah pun. Okey, sebenarnya untuk mencuci solid waste filter ni ada cara dia juga, macam saya cakap tadi. Kalau kita tersalah cara, boleh menyebabkan kualiti air kita terjejas. Nanti saya akan terangkan kenapa boleh menyebabkan kualiti air kita terjejas kalau kita salah cara untuk mencuci solid waste filter ni. Okey, sekarang ni saya nak keluarkan dulu sponge ni semua, dan saya akan tunjukkan berapa banyak kotoran-kotoran yang terperangkap pada sponge ni. Okey, sekarang saya dah off pump saya. Jadi boleh nampak lah, memang banyak. Memang hitam pekat ni. Okey, jadi kalau tuan-tuan dapat tengok ni, memang banyaklah keladak yang terperangkap pada sponge ni semua. Boleh tengok memang sangat tebal. Tapi sebenarnya dia tak bau busuk pun, kotoran-kotoran ni semua. Dia bau macam bau hydrilla kalau tak silap saya lah. Dia bau macam pokok. Sebenarnya tak bau busuk pun. Tapi sekarang ni saya akan cuci dulu dengan air pipe. Saya cuci ala kadar lah, tak bagi bersih. Tapi sebenarnya sponge ni pun murah je. Kita boleh dapat RM10 dalam satu paket. Dan sponge ni pun saya tak pernah tukar lagi, walaupun dia dah macam nak hancur dah, tapi saya masih lagi guna. Tapi kalau nak beli baru boleh. Kalau nak cuci pun kita dapat jimat sedikit lah. Ok, sekarang ni saya nak cuci dulu sponge saya menggunakan air pipe. Lepas tu saya akan keringkan selepas saya mencuci sponge ni semua. Okey, sekarang saya dah selesai cuci sponge saya ni. Sekarang ni sponge ni semua memang kena dikeringkan dulu sebelum kita letak balik ke dalam filter kita. Okey, sekarang ni saya dah selesai cuci sponge dan saya dah selesai keringkan sponge saya ni. Dan kalau tuan-tuan dapat tengok, sponge saya ni pun dah naik relai ya, ataupun dah naik hancur dah. Saya dah pakai sponge ni selama setahun. Saya tak pernah tukar lagi sponge ni. Mungkin lepas ni saya akan beli sponge baru. Sekarang ni PKP, kedai pun tutup. Nanti mungkin lepas ni saya akan beli sponge baru.
Okey, dan sebenarnya penting selepas kita basuh sponge ni, kita kena keringkan dulu. Sebab tadi kita basuh menggunakan air pipe yang ada klorin. Jadi kita tak nak air yang ada klorin tu masuk dalam filter kita. Sebab air yang berklorin ni dia akan mematikan bakteria baik yang ada kat dalam kolam kita. Jadi fungsi bakteria baik ni adalah untuk merawat air. Jadi kalau bakteria baik tu mati, air kolam kita ni tak mampu dirawat lah. Okey, kebiasaan ni kalau korang cuci sponge korang, lepas tu korang tak keringkan dulu, korang termasuk dalam filter korang, kebiasaannya nanti air kolam korang ni akan berbuih. Dan kalau air kolam korang tu berbuih, kemungkinan disebabkan oleh bakteria baik yang mati. Jadi kalau perkara tu dah berlaku, sebaiknya korang kena tambah balik starter bakteria seperti EM ataupun PSB lah dalam biofilter korang balik. Dan kebiasaannya selepas saya mencuci sponge ataupun saya tukar air, selalunya saya akan tambahkan starter bakteria dalam filter saya ni. Okey, sekarang ni saya nak masukkan balik sponge ni dalam filter saya ni. Okey, sekarang ni saya dah selesai basuh sponge saya. Saya dah letak balik sponge saya ni. Dan sekarang ni boleh nampak lagi bersih lah daripada tadi. Nanti macam keladak-keladak yang kat sini ni, nanti dia akan kurang dengan sendirilah. Kalau tengok kat sini pun ada keladak-keladak juga. Nanti pun ni semua akan kurang dengan sendirilah. Okey, jadi saya dah selesai untuk mencuci filter saya. Sebenarnya bukan perkara yang sukar pun untuk mencuci kolam lobster tawar ni. Dia mengambil masa lebih kurang 2 ataupun 3 bulan, lebih kurang dalam 10 minit je sekali. Sebenarnya kalau kita minat untuk menternak lobster tawar ni, kalau kita ambil masa lebih kurang dalam 10 minit, lebih kurang dalam tempoh 2 ataupun 3 bulan, sebenarnya tak jadi masalah pun. Okey, saya rasa tu je video santai pada kali ni, dan terima kasih kerana menonton. Semoga anda semua dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.